Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma taufiqi wa atusami illa billah. Alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah al-khawail huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbahagia saudara Khairi selaku pegawai daerah dan tuan rumah, saudara Zamri, saudara saya Datuk Ravi, Michael Yek, penyalas-penyalas, Ustaz Syafi'i dan wakil-wakil masjid dan surau yang hadir. Pertama saya minta maaf poster itu tak sesuai. Nanti saya tegur staff. Saya dah beritahu pegawai daerah bubuh Maulud Nabi Muhammad SAW cukuplah. Itu saya minta maaf, bukan daripada saya. Hal-hal ini walaupun nampak kecil, tapi bagi saya penting sebab dia jadi budaya yang kadang-kadang kurang sihat dalam negara kita. Jadi kita tak apalah, itu tetap panjangkan. Cuba saya nak pertama nak ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kathiran atas kehadiran saudara mengarahkan majlis ini. Kerana Maulid Nabi Muhammad SAW itu kadang-kadang ada kalangan ulama-ulama muda dia kata ini bukan sunnah. Kerana memang ada kegiatannya itu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi tujuannya itu hanya untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Selawat, mengingatkan ketokohannya, perjuangannya, sosok pribadinya, akhlaknya. Jadi saya fikir wajar dikembangkan. Dan dari sudut sejarah yang pertama yang mewar-warkannya sebagai suatu kegiatan yang hebat dan perbarisan itu adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ramai orang tidak faham bahawa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu memang sultan yang hebat, pejuang yang mendapat menawan Jerusalem atau Baitul Maqdis. Tapi yang tidak diketahui ialah bahawa 10 tahun sebelum itu, setelah dia menjadi sultan, dia gerakkan masjid dan surau. Dia tidak gerakkan kekuatan bala tentera. Dia gerakkan masjid dan surau sebagai pusat ibadat dan pusat ilmu. Di situlah ditingkatkan tahap kefahaman dan ruh jihad umat ketika itu untuk tahu tanggungjawab mereka kepada keluarga mereka, kepada masyarakat mereka, dan juga kepada umat yang mendapat serangan dari kekuatan Eropah. Dan kemudian yang dipimpin oleh Richard the Lionheart. Richard itu Lionhearted karena garang hebatnya. Jadi kita yang menyambut hari keputusan Nabi Muhammad SAW harus tahu bahawa peristiwa ini dijadikan suatu asas kebangkitan umat dengan kekuatan akidah dan ilmu mereka dan roh perjuangan mereka. Jadi berbeda dengan kadang-kadang kita pesta-pestaan, perbarisan dan sebagainya. Dan seperti mana disebut dalam tazkirah Ustaz Syafi'i tadi, itu untuk cuba menghayati mesejnya. Itu kalau kita baca tentang keadaan sejarah sosok Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu, dia sultan tapi luar biasa. Ilmunya, kepintarannya, kepetahannya, kebijaksanaannya, mendekati wilayah-wilayah Kristian yang tidak bermusuh, dijadikan sahabat dan rakan untuk menunjukkan mesej keadilan Islam, kemudian memperkukuh bala tentera menyerang kelompok yang menzalimi umat dan menindas dan menjajah kawasan-kawasan Islam. Nah, itulah Salahuddin Al-Ayyubi dan kaitannya dengan Mauludan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suatu kegiatan disambut di seluruh dunia. Saya minta maaf Ustaz Syafi'i, ini saya bukan bidang saya, tapi saya tidak fikir sesuai nak bincang soal Pandora Papers ke apa semua itu. Saya bercakap di parlimen nanti. Nak sentuh-sentuh sikit boleh.
Tetapi kalau kita lihat ketokohan Nabi Muhammad SAW, semua kita hafal. Ya. Kalau yang kita baca kadang-kadang tiap malam Jumaat, surah Yasin, wal Quran Hakim, innaka laminal mursalin. Jadi kaitan dengan Quran dan kerasulan. Dia daripada keyakinan. Dia percaya tak percaya. Kalau percaya, ini dia Quran dan Rasul. Dan jadi kaitan hari keputeraan ini dia terlalu kuat dengan Al-Quran dan kerasulan. Maknanya sambutan kita ini mesti menggerakkan semangat dan harapan kita untuk lebih berdekati Al-Quran dan menghayati sosok pribadi Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentu dalam ucapan-ucapan ni pembesar-pembesar seluruh dunia semua kena ikut contoh teladan Rasulullah dan sebagainya. Kita kena ingat, ya, dan saya mengingatkan diri saya, kerana dakwah ini mesti juga mula ibda' bin nafsik, mesti dari berdiri kita. Dan kadang-kadang kita lupa, kadang amaran Al-Quran juga kepada kita yang membicara tetapi tidak mengamalkan. Berapa ramai kita mengatakan, tengok sosok Rasulullah SAW yang sederhana, yang baik kepada jirannya, yang tentunya tidak merompak dan tidak memunggah kekayaan, tetapi setelah bicara kita lakukan. Ingat, ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Ya, kerana peringatan Allah SWT itu, jangan bicarakan perkara yang kamu tak amalkan. Jadi oleh itu saya hanya berani sebut beberapa hal yang saya cuba amalkan. Bila kita sebut Al-Quran, kita sibuk. Semalam Melaka, hari ini sini, kemudian Musyarafi. Jadi penuh program. Jadi kita lupa bahawa ada tanggungjawab asas yang kita lakukan. Ya, sebenarnya pagi atau malam membaca Quran. Sebab itu kalau di rumah saya, di ruang tamu tu, saya ada Quran yang besar tu, dan memang terbuka. Dan dibuka, maknanya tiap hari nak lalu je situ, saya kena berhenti baca satu halaman. Kerana aku tidak sibuk. Ada je alasan. Meeting lah, inilah, sebagainya lah, parlimen lah, pilihan raya Melaka, macam-macam. Jadi oleh itu, untuk memastikan kita amalkan perkara yang basic, dia ada maknanya wajib lalu saja baca satu halaman. Quran besar, ya. Jadi sambil berdiri kan, sambil jadi kita selesaikan. Itu sebagai nak beritahu kepada saudara tentang keperluan kita mengamalkan. Dan dalam Al-Quran itu, dalam merujuk kepada Rasulullah SAW, selain daripada yang saya bacakan tadi, bahawa Rasul itu diutuskan untuk memberi petunjuk, kerana itu ada agama dinul haq, walaupun ada yang mempertikaikan, tetapi kenyataannya tidak boleh dipertikai. Ya. Kita tahu tentang Al-Quran, ada yang pertikaikan di zaman Rasulullah, ada yang pertikaikan. Sebab itu ada dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tafsirnya nanti Ustaz Syafai bagi. Saya bagi matan ya sikit. Tapi yang maknanya ada orang mempertikai, dan Quran menjawab, Allah menjawab. Kalau kamu boleh buat satu ayat, memang jawabnya memang tak boleh. Jadi ada yang pertikai. Jadi kita yang tahu tentang nilai itu mestilah membermanfaatkan. Selain daripada hubungan tentang adanya kerasulan, apa dia mesej Quran berhubung dengan Rasulullah SAW? Ya, tentunya contoh yang terbaik bagi umat manusia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang terbaik itu ditegaskan dalam ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya. Kita dalam masyarakat, dunia pendidikan, jabatan, apalagi pimpinan negara, yang masalah kita ini, yang kita hadapi ini akhlak. Dan ciri ini
yang ditekankan dalam Al-Quran. Dan bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang pribadi akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Ya. Jadi kita bagaimana baca Quran ni tahu akhlak Rasul. Ya. Istilah sekarang disebut ethics atau etika dan moral. Kerana akhlak itu kadang-kadang diterjemah dalam bahasa Melayu. Etika saya tidak setuju. Kerana makna kupasan akhlak itu dia merangkul satu kekuatan pribadi yang dan sosok yang menyeluruh. Ya. Tetapi kalau kita guna moral dan ethics itu pun kalau digabungkan di akhlak itu jadi kelemahan besar kita. Orang Islam itu kalau dia menghayati akhlak, dia ada pencerahan dengan sendirinya. Dia tidak menghukum dengan sewenang-wenangnya. Dia tidak menyalahgunakan kuasanya. Dia tidak angkuh. Dia tidak ada selain daripada sosok-sosok kemaksiatan atau kebejahatan yang lain. Kerana akhlak itu malah akhlak yang dikaitkan dengan pribadi Rasulullah SAW terulung. Sebahagiannya yang ditegaskan oleh Ustaz Syafi'i tadi. Jiran, baik Muslim, baik bukan Islam, tentang nasib orang Yahudi, itu semua diterangkan. Permusuhan itu bagi yang memusuhi kita, kita akan tegas. Tetapi sikap yang disebut satu lagi perkara tentang rahmah. Saya ingat rahmah ini kerana Tuan Syekh besar Syekh Muhammad Alawi Maliki Hasani, saya tak sempat, saya di masa itu ke penjara, saya banyak kali penjara, tapi masa itu dia penjara, dia jumpa ayah saya dan serahkan dia punya kain hijau, jubah dia tu. Tapi dia pesan satu, ya, pasal kita dalam penjara, kadang kita marah, kadang kita dalam politik, kita rasa dalam simpang siur politik itu, ya, tak kira lah parti apapun, parti Melayu ke, parti Islam ke, parti keadilan ke, bukan semuanya ada kekuatan, banyak juga kelemahan. Dan kalau kita nak tahu, nak tekankan soal Islam dan akhlak, kita kena ada pencerahan, kefahaman. Dan dia pesan tentang salah sebuah buku dia tentang sejarah hidup dia, Syekh Muhammad ini, yang diberikan kemudiannya bila dia meninggal dunia, masa di solat itu sejuta orang yang solat untuk dia di Mekah. Anak dia Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki Hasani, saya jumpa dia, dia kata, Anwar, bapa dia pesan buku ini, buku bahasa Arab. Jadi saya terpaksa guna dua-dua lah, Arab dengan bahasa Melayu, kerana bahasa Arab saya tu lemah. Saya mengaji sekolah orang putih, itu masalah dia. Baik, tapi saya lihat tekanan yang pertama, dia kata hadis yang pertama yang bapa dia ajar kepada Syekh Muhammad Alawi Maliki Hasani itu ialah hadis yang mudah yang semua kita hafal. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Maknanya Rasulullah SAW itu menekankan, bagi dia itu ini di antara hadis pendek tapi yang terpenting dalam dakwah, dalam politik, dalam kebajikan, dalam kemasyarakatan, dalam jabatan. Kerja kita itu mesti ikhlas dan ada kasih sayang. Kasih sayang kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada sesama manusia, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada bumi. Yarhamkum man fis sama, nescaya yang di langit akan curahkan kasih sayang kepada kamu. Kita bersyarah dengan kebencian, terutama kepada orang yang parti lain atau kaum lain. Tapi bila kita baca, saya tertarik. Jadi baca setahun kemudian tu saya pergi umrah, dan tiap kali umrah memang saya pergi ke Zawiyah, pusat Sufi mereka lah, kerana itu satu saja yang dibenarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Seluruh Arab Saudi tak boleh buat ini maulid-maulid, di situ saja yang dibenarkan. Jadi saya pergi, saya tanya tentang kepada Syekh Ahmad tentang kupasan tentang hadis ini lagi. Okulah dia cerita panjang, tapi saya nak sampaikan kerana dia kaitkan dengan akhlak, akhlak yang mulia tapi dengan kasih sayang. Kalau kita kasih sama manusia, kita tak zalim kepada mereka, kita tidak rampas hak mereka,
Kita berikan apa yang mampu untuk mereka, menyederhanakan kesusahan mereka, mengurangkan tekanan hidup mereka. Kalau betul ada kasih sayang kepada bumi, kita tidak punggah kekayaan bukit bukau, balak sampai jadi banjir, beban kepada orang lain. Yang kaya satu syarikat, yang beban banjir kepada yang lain. Kalau kita kasih kepada manusia, kita tak gunakan kedudukan kita untuk memunggahkan kekayaan besar-besar. Saya tak mau cerita kata saya lah ya. Maknanya macam hari ini peruntukan sebahagian besar dari kerajaan. Sebahagiannya daripada allowance saya. Dan bila saya diberi penghormatan, angkat kedudukan ketua pembangkang sebagai menteri, saya tengok-tengok cukuplah sebagai allowance ahli parlimen. Nak bagi lagi menteri atau bertaraf menteri, kira-kira banyak pula. Tukar dua lagi, satu kereta rasmi, satu kereta peribadi untuk rasmi. Saya pun tak faham makna dia. Saya kena tanya pegawai daerah apa maksud beda dia itu dua. Kemudian allowance bulanan 14,900 atau 15,000. Allowance kerajaan 12,000. Dah 27,000. Allowance rumah 4,000. Dan semua staf-staf yang ada. Allowance musim sejuk. Masa mana nak pergi musim sejuk? 4,000, 6,000 ke 4,000. Jadi saya tengok tu, saya beritahu kat Perdana Menteri sama AL, aku tak boleh terima. Staff okey. Iktiraf kedudukan ketua pembangkang dalam semua negara demokrasi saya terima. Tapi nak ambil ni saya malu. Saya balik besok syarah kat surau, kata zikirah kat masjid di Port Dickson, pergi ke Bagan Pinang, kita bodoh hang ni pun lambat lesap nak lesap. Tazkirah pandai. Jadi sebab itu saya terpaksa menolak. Kedudukan ketua pembangkang, siapa pun jadi ketua pembangkang itu tak apa, diiktiraf. Ada staf 3-4 membantu boleh. Yang lain naya terlepas 50,000 sebulan. Masuk sana. Tapi bila ditanya berapa gaji, 14,000. Itu yang diumumkan. Tak betul. Saya dapat senarai sepenuhnya. Itu pun ada lagi yang tidak diperolehi, yang tidak dibagi, tetapi ada yang diperolehi untuk orang menteri dan bertaraf menteri. Bagi saya, sudahlah. Dalam keadaan negara besok, katalah kita dah jadi negara yang sangat kaya. Semua rakyat dah senang. Gaji minimum 45,000. Okeylah, ambil lah. Tapi sekarang, orang yang menganggur bertambah ratusan ribu. Ustaz sebut food bank, bank makanan, duduk bagi kotak makanan ni. Negara dah 62 tahun merdeka, orang terpaksa bergantung pada kotak makanan, dan kita duk ambil 40-50 ribu lagi. Kemudian bersyarah pula, kalau Allah Ta'ala ataupun ini salawat kepada Nabi, contoh yang terbaik, uswatun hasanah. Macam manalah nak tarik minat orang untuk yakin dengan kita. Ini sebagai contoh adalah selingan. Di antara apa? Di antara qudwah hasanah atau uswatun hasanah dengan amalan kita jauh sangat. Jadi cubalah betulkan, terutama dalam apa yang dikata tata kelola, to governance. Orang yang seperti saya sebut tadi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu istimewa sebab apa? Sebab tokoh dia itu, ya, dengan amalannya itu, dia boleh menarik minat akhirnya kepada rakyat. Bila dia jadi sultan, dan orang tengok, oh sungguh-sungguh bantu betul-betul, ya, tidak menunjukkan kemewahan. Dan ini satu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang tak terkenal dengan istana yang maha hebat. Tak ada Putrajaya baru dia, tak ada. Yang ada apa? Majlis ilmu di seluruh negara. Yang ada apa? Kekuatan tentara pertahankan benteng Islam dan benteng umat. Melanggar kekuatan. Masa itu dia lawan itu seluruh kekuatan Eropah. Bayangkan, England, Germany, Italy, France, seluruh kekuatan Eropah bersatu di bawah Panji Christian, di bawah pimpinan Richard the Lion-Hearted, Raja England.
itu dia boleh kalahkan. Itu hebatnya. Tetapi bukan hebatnya bukan dengan tentera biasa, tentera yang diasah dengan kefahaman, kesedaran, dan dijadikan Mauludan Nabi ini sebagai asas untuk dibangkitkan kesedaran umat yang punya ilmu, yang punya akhlak, yang punya roh perjuangan, tapi dengan contoh dan pribadi yang baik. Akhirul kalam, Pandora Papers. Orang politik saya kena tahu sebab saya ahli parlimen dan saya yang bawa. Tapi sebenarnya bukan baru. Pada tahun 2012 saya bawa apa yang disebut Global Financial Integrity. Orang tanya, Anwar, ini Mauludan Nabi, apa kena mengena? Kita boleh sabar jawab. Dia sangat berkaitan. Kalau kita bercakap soal akhlak Rasulullah SAW, penyalahgunaan kuasa, rompakan kekayaan tidak boleh diizinkan sama sekali. Ya. Kerana yang saya bicarakan di soal ahli parlimen orang di atas. Tahun 2012 ada laporan Global Financial Integrity dari segi dunia tentang wang dari negara-negara yang mengalir keluar cara haram. Wang keluar tak apa. Kita nak pergi haji, wang keluar. Kita nak pergi cuti di Amman, Jordan, wang keluar. Ini kita meniaga dan wang itu ataupun meniaga ataupun kita ambil rasuah ataupun dadah, carikan keuntungan dari dadah atau apa lain. Dia kata illicit outflow. Maknanya pengeluaran, pengaliran wang keluar cara haram, tak tahu, bank negara tak tahu, polis, commercial crime tak tahu, SPRM tak tahu, atau buat-buat tak tahu, saya tak tahu, atau tak mau ambil tahu. Tapi yang keluar bukan 1 juta, bukan 10 juta, bukan 10 bilion, bukan 100 bilion, lebih. 2012 angkanya dianggar lebih 900 bilion. Baik, itu yang kita ni susah, miskin. Muka sekolah, cikgu sekolah itu minta baiki tandas. Masjid nak baiki pagar. Tanah masjid dah 30 tahun macam tu juga. Yang wang keluar 100 bilion. Tak ada jawapan. Jawapan ada, jawapannya masuk balik Sungai Buloh lah. Tetapi akhirnya bila saya tekan, bank negara pada masa itu jawab, tak banyak, kurang daripada apa yang Anwar cakap. Okey, saya sebut 900 bilion, kurang jadi 100 bilion. 100 bilion ringgit keluar cara haram. Carilah siapa dia. Dia bayar cukai tak? Pasal apa dia keluarkan cara haram? Dia langgar peraturan tidak? Ini dia. 2012 tak ada kajian. 2015 saya masuk balik ke Istana Hinggap Sungai Buloh. Keluar Panama Papers, cerita macam tu juga. Tak ada siasatan. 2021 bangkit lagi Pandora Papers. Dia keluarkan akaun berapa saham, berapa pegangan saham, siapa dia, semua tokoh-tokoh besar, syarikat-syarikat pun ada, syarikat balak besar di Sarawak simpan. Ya, tak apa, kalau wang sudah ada wang, sudah Zamri dia ada wang 50 juta, dia ambil, dibuat simpan sana, ikut legal. Tapi soalnya kita nak tanya, wang dari mana? Dari mana boleh dapat 50 juta? Dari langit? Menang loteri tiap bulan? Nah, kita kena tahu. Mengapa tidak ada siasatan? Saya minta nak bahas. Saya ahli parlimen, wakil saudara-saudara. Jadi saya rasa tanggungjawab saya bangkitkan. 3 kali bawa usul kena tendang. Bawa kali sekali lagi kena tendang. Bawa kali ketiga kena tendang. Marahlah saya kepada speaker. Dia pun kalau dia ikut saya, dia pun kena tendang. Bagaimanapun, insya-Allah minggu depan ada, saya akan bangkitkan lagi. Sehingga ada siasatan. SPRM jawab, dia akan tanya saya. Dia akan panggil saya untuk tanya saya untuk bagi keterangan.
Pejabat saya pula. Ini satu dunia dalam laporan itu. Tapi saya akan bagi kerjasama. Saya tak ada masalah. Tetapi kena fahamnya, ada peraturan dalam SPRM. Kalau saya bagi penerangan, saya dilarang untuk bercakap masalah itu. Faham tak? Ini saya kena fikir ni, saya nak tanya SPRM. Panggil saya ini nak tutup mulut saya atau tidak? Kalau panggil saya dan saya ada hak untuk menyuarakan lagi, saya akan pergi. Saya akan bagi kerjasama. Kalau tidak, buatlah kerja sendiri. Buat laporan. Cari, gali lagi. Nama-nama tu ada. Dia berjuta file, bukan sikit. Saya tak ingat berapa belas juta file. Dia apa dia ni wang disimpan di luar di mana? Kalau wang itu disimpan di akaun di Mekah, tak salah. Wang ini disebut tax haven, pusat wang pesisir luar. Maknanya dia boleh simpan di bank itu tak ada cukai dan dirahsiakan. Dia ada di Singapura, dia ada di Cayman Highlands, dia ada di Isles of Man, dia ada di Cayman Islands, Virgin Islands. Itu yang bagus. Saya Menteri Keuangan dulu boleh ingat, boleh hafal sikit. Jadi susah nak cari. Tapi perkara ni berlaku. Dan ada nama-nama tokoh. Saya tak tahu nama-nama tokoh-tokoh, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Keuangan. Tak apa. Jangan kita hukum dulu. Itu kena ikut juga akhlak ni. Maknanya ada nama, kena siasat. Ini siasat pun belum berlaku dah berapa tahun, puluh tahun dah kita suarakan. Ini masalah dia. Saudara-saudari, kena ingat, negara kita ini bukan negara terlalu miskin. Negara kita ada keupayaan. Kita bercakap soal umat. Orang cakap, Anwar ni dia bukan parti Melayu atau parti Islam, tak bela. Tak apalah, katalah apa pun. Tapi kalau tanya saya, dana ini boleh mengimarahkan masjid, boleh memperbaiki sekolah-sekolah kita. Yang paling teruk ialah sekolah-sekolah Melayu di kampung, sekolah setengah sekolah India, sekolah pendalaman, pusat perubatan. Ini boleh dimanfaatkan. Tetapi saya tidak faham bagaimana boleh seorang tokoh politik boleh simpan puluh juta atau ratus juta dan sistem itu dan pemerintah tidak mengambil tindakan, dan rakyat pun tak apalah, tak ada apa-apa. Ala kulli hal, dia bagi apa ni, food bank cukuplah, atau bagi allowance sikit, okey. Ini mudah-mudahan saya harap dalam menghayati semangat roh perjuangan Rasul tersebut, mehnahnya, kesukarannya, menangis. Saya sebab itu saya kata, saya di penjara ini ada hikmah dia. Saya tak menyesal, tak apalah, terimalah macam nak buat. Tapi bila kita baca sejarah Rasulullah semula, itu dalam keadaan kesorang, daripada pagi sampai malam duduk seorang. Itu bagi saya manfaatnya paling baik. Saya tidak mungkin hayatinya kalau saya di luar. Macamlah menghafal Quran. Mereka orang dah pergi mahat tahfiz daripada muda, dan umur macam saya, itu kesempatan yang paling baik untuk menguasai. Seorang nak kata orang fitnah, itu soal lain, ya, saya tak peduli. Tetapi kita terima ini sebagai ujian, kerana kita boleh manfaatkan dengan sebaiknya. Dan saya mohon kepada saudara-saudari untuk memanfaatkan selawat, menghayati Quran, menimba ilmu, mengangkat kefahaman kita tentang perjuangan Rasulullah SAW, dan ingat bahawa banyak yang kita anggap kita sudah tahu itu sebenarnya masih belum mampu merubah keadaan. Selagi belum dia dapat merubah rupa dan jiwa kita dan keluarga kita dan masyarakat, kita belum menghayati semangat dan roh perjuangan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan. Maaf kalau ada beberapa kesilapan. Tafsir ayat panjang tadi biar Ustaz Syafi'i buat masa lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.